Okay, selamat pagi. Vanakkam. Om Namah Shivaya. Topik hari ini ialah Dharma. Apa maksud Dharma? Mengapa agama Hindu patutnya disebut sebagai Dharma Hindu, bukan agama Hindu? Biasanya Dharma Hindu ini disebut sebagai agama Hindu ataupun Hindu religion oleh pihak-pihak daripada Barat ataupun yang bukan beragama Hindu. Patutnya ia dikenali sebagai Dharma. Dharma adalah nama asas yang wujud semasa kewujudan alam ini. Itu maksudnya di sini. So Dharma merujuk kepada beberapa maksud. Antaranya ialah cara hidup. Cara hidup manusia daripada permulaan kelahiran itu sampailah kepada kematian. Dan seterusnya perjalanan di alam selepas mati sehinggalah kelahiran semula. That means ia sentiasa merupakan satu pusingan samsara. Dia bukan terhenti pada satu kehidupan. Dia akan berterusan sehinggalah sesuatu roh manusia itu mencapai moksha. Okay? Itu cara hidup. Kemudian Dharma juga merujuk kepada peraturan-peraturan ataupun undang-undang suci ataupun dikenali sebagai sacred law. Sacred law iaitu undang-undang yang telah ditentukan oleh Tuhan sendiri untuk setiap manusia harus mengikutinya sepenuh hati tanpa menjejaskan aturan itu. Dan yang ketiga, ia juga merujuk kepada tanggungjawab atau tugas-tugas tertentu bagi setiap manusia yang turun ke permukaan bumi, dilahirkan di permukaan bumi. Sebab setiap seorang insan itu mempunyai tanggungjawab tertentu untuk proses kehidupan ini dan untuk mencapai moksha. Inilah antara tiga perkara penting dalam konsep Dharma Hindu. Ini asas. Ia tidak seperti dalam perkataan yang dirujuk sebagai agama dalam agama-agama lain. Maksud agama dengan Dharma ini sangat jauh berbeza. Okey, kita perlu lihat satu persatu. Mengapa Dharma ini sangat penting? So, kalau setiap seorang manusia di permukaan bumi ini mengikuti Dharma ini secara sepenuh hati, tulus, ikhlas, ini adalah tujuan untuk menjaga keharmonian kepada semua benda hidup di permukaan alam bumi ini benda hidup dan juga bukan hidup. Sama ada angin, air, api, kesemuanya. Kalau benda hidup merujuk kepada manusia dan juga haiwan dan juga tumbuhan. So ini melibatkan keperluan kehidupan untuk setiap benda hidup untuk hidup secara harmoni di permukaan bumi ini Dan bukan saja di bumi ini, ia juga melibatkan tiga alam utama iaitu buloga, bumi, burloga iaitu perantara antara bumi dengan alam syurga dewa dan juga swarga loga iaitu alam dewa dan syurga. So ini melibatkan keharmonian untuk keseluruhan alam semesta, bukan di permukaan bumi saja. So beberapa ciri yang penting dalam melihat Dharma Hindu, antaranya sifat abadi ia merupakan undang-undang abadi dikenali sebagai eternal law, iaitu ia wujud secara semula jadi secara sendiri dikenali sebagai swayambhu, iaitu tidak ada orang yang mencipta undang-undang ini, Dharma ini, atau tidak ada juga orang yang akan boleh memusnahkannya kerana ia diturunkan oleh Tuhan sendiri. Contohnya kalau kita lihat sebuah atom tidak ada orang yang boleh cipta dia ataupun boleh dimusnahkannya. Ia hanya boleh berubah keadaan dia, itu saja yang boleh berlaku. So Dharma ini ialah Dharma Hindu ataupun dikenali sebagai Dharma Sanatana ataupun juga dikenali sebagai Dharma Arya. So inilah keadaan Dharma, maksud Dharma. So beberapa ciri penting ialah satu tadi sebagai kekal abadi. Yang kedua, biasanya penganut agama lain kata agama Hindu tiada pengasas. Ini satu tafsiran yang salah. Sebenarnya agama
Dharma Hindu ini, pengasasnya ialah Tuhan sendiri, ya. Tuhan sendiri yang mengasaskan, ya. Bukan seperti agama-agama lain diasaskan oleh manusia tertentu. Itu perbezaan antara Dharma dengan agama. So dalam hal ini Tuhan sendiri, ya, dalam bentuk Brahma. Tuhan sendiri dalam Brahman, Brahman dalam bentuk Brahma yang menjadi tugas penciptaan, menciptakan seluruh alam. Daripada penciptaan itulah muncul iaitu Manu. Manu ini adalah manusia yang diciptakan oleh Brahma, iaitu manusia Swayambhu juga, iaitu bukan manusia biasa, dicipta oleh Brahma sendiri, ya. Dan setiap manawantara ada seorang Manu, dan dalam konsep agama Hindu ada Dharma Hindu ada 14 manawantara. Setiap manawantara ini ada 4 yuga. 4 yuga iaitu Satya, Dwapara, Treta dan Kali Yuga. So 4 yuga. So setiap satu yuga ada, setiap satu manawantara ada seorang Manu. Dan Manu inilah selain daripada Manu itu diturunkan 7 orang Rishi dicipta oleh Brahma sendiri, ya. Rishi ini adalah iaitu Tuhan atau Dewa sendiri, ya, turun ke permukaan bumi untuk mendidik manusia. So melalui rishi-rishi inilah diturunkan ajaran-ajaran Dharma Hindu, iaitu dalam bentuk Sruti dan Smriti. Sruti ini diturunkan oleh rishi-rishi ini, ya, iaitu diterima daripada Tuhan sendiri, ya. Seterusnya kalau tengok kita ada rishi-rishi inilah muncul Veda, kemudian dari sana muncul Upanishad, kemudian muncul Purana, Agamas, dan muncul cerita-cerita sejarah-sejarah seperti Mahabharata, Ramayana, Bhagavad Gita untuk mendidik manusia mengenai Dharma Hindu. So kita tidak ada satu kitab yang dikatakan satu kitab, malahan sebenarnya dia merupakan kitab yang paling asas digunakan ialah Veda. Daripada Veda inilah muncul ke semua kitab-kitab yang lain. Maka kitab Veda ini adalah yang paling autentik untuk rujukan Dharma Hindu. Seterusnya kalau kita lihat, satu lagi perkara yang sering dikatakan, biasa dikatakan bahawa agama lain ada pengasas, ada founder, tapi agama Hindu tak ada founder. Tadi saya sudah jelaskan, agama Dharma Hindu ini diturunkan oleh Tuhan, bukan diasaskan oleh manusia. Tetapi dalam hal ini juga, setiap seorang manusia itu perlu menjadi founder sendiri, ya, iaitu perlu mencari kebenaran Tuhan yang Maha Esa, Brahman. Untuk mencari kebenaran, dalam proses mencari kebenaran itu, setiap manusia itu perlu mencari jalan untuk mencapai moksha. Telah dinyatakan ada 4 jalan yang telah digariskan, iaitu Raja Yoga dan Jnana Yoga, kemudian ada Bhakti Yoga dan Karma Yoga. Telah diberi 4 jalan untuk mencapai moksha ini, ya. So, setiap seorang manusia itu perlu menjadi founder sendiri, ya, untuk mencari kebenaran. Itulah perbezaan yang nyata antara agama dengan Dharma. So dalam proses ini, kalau kita nak bandingkan Dharma dengan agama lain, memang tidak patut, memang sangat jauh, sebab Dharma ini melibatkan seluruh manusia, dan juga benda-benda hidup lain, haiwan dan tumbuhan. Kesemuanya mempunyai Atman. Atman iaitu roh, manakala Brahman. Dalam setiap manusia itu ada Brahman dan Atman. Kita lebih fokus kepada Atman dan fokus duniawi. Manakala Brahman wujud dalam diri kita, hanya kita tidak sedar. Hanya ada satu tirai kecil yang membezakan antara kedua Atman dengan Brahman. So Brahman dalam setiap individu ini, kalau dikenal pasti, orang itu akan boleh mencapai moksha. Manakala para Brahman adalah Tuhan Maha Esa dalam keseluruhan alam. Kalau kita lihat, kita betul-betul di sini agama tiada kaitan dengan Dharma. So manakala Dharma Sanadana ataupun Dharma Arya adalah secara semula jadi untuk setiap manusia,
dan tidak ada orang yang terlepas daripada dharma Hindu. Sama ada orang itu mempercayai ataupun tidak mempercayai, mereka masih dalam senarai Brahman. Tidak ada orang yang akan terlepas, dan setiap seorang itu juga perlu menjalani proses pengadilan bila tiba masanya. Pengadilan ini tidak sama dengan Judgment Day dalam agama lain. Pengadilan dalam agama Hindu itu setiap kali sesuatu orang meninggal dunia, roh itu akan menjalani pengadilannya, diadili oleh Dewa Yamadharma Raja. So setiap seorang terikat sama ada yang mempercayai ataupun tidak mempercayai Dharma Hindu.